Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Kami dari Kumpulan 8 ingin membentangkan dasar-dasar kerajaan ke arah perpaduan negara. Saya ingin memperkenalkan tentang dasar-dasar tersebut, iaitu perpaduan ialah satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara keseluruhannya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan bersama di kalangan mereka. Perpaduan memainkan peranan penting dalam memacu kestabilan dan kemajuan negara. Sejak merdeka lagi, kerajaan telah memupuk semangat perpaduan dalam memakmurkan negara kita. Pelbagai dasar telah dijalankan untuk mencapai proses perpaduan ini. Tanpa perpaduan, kemajuan negara yang ingin dicapai untuk Wawasan 2020 tidak mungkin akan menjadi kenyataan kerana kerjasama diperlukan untuk menjana kemajuan. Selepas merdeka, kerajaan telah memulakan perancangan dan melaksanakan pembangunan negara dengan lebih tersusun. Terdapat beberapa dasar-dasar kerajaan ke arah perpaduan negara, iaitu dasar ekonomi baharu, dasar kebudayaan kebangsaan, dasar sosial negara dan juga dasar pembangunan nasional. Dasar kebudayaan kebangsaan. Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup manusia. Ia berperanan penting dalam proses pembangunan negara di Malaysia, di mana kepribadian Malaysia harus dipupuk dalam usaha-usaha yang dijalankan ke arah meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi dan politik. Bagi sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum seperti di Malaysia, proses pembentukan kebudayaan nasional memerlukan perancangan yang teliti dan rapi supaya dapat melahirkan cara hidup yang bersifat kemalaysiaan. Perancangan kebudayaan ini harus menentukan sifat-sifat yang baik, mulia dan utama bagi pembinaan bangsa dan ketahanan negara. Pengumbalan dasar kebudayaan kebangsaan adalah penting bagi sesebuah negara, membangunkan dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum seperti Malaysia. Dasar ini nanti akan dapat menjadi garis panduan dalam membentuk, mewujudkan dan mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Pengumbalan dasar ini perlu dibuat dengan mempertimbangkan fakta-fakta perkembangan sejarah serantau dan kedudukan negara ini sebagai pusat pertemuan serta pusat tamadun dan perdagangan sejak 2000 tahun yang lampau. Peranannya sebagai sebuah pusat pertemuan telah melahirkan proses interaksi, pengenalan, penyerapan dan penerimaan pelbagai unsur-unsur yang sesuai kepada kebudayaan asas rantau ini dari pelbagai unsur-unsur kebudayaan dunia. Terdapat 3 prinsip yang ditetapkan oleh kerajaan sebagai dasar kebudayaan kebangsaan, iaitu berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau. Rantau ini merupakan pusat pemancaran, pengembangan dan warisan kebudayaan Melayu sejak zaman berzaman dan ditandai pula oleh kegemilangan dan keagungan tamadun Melayu yang berpusat di Melaka, yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa, lingua franca. Kebudayaan serantau ini digambar oleh persamaan-persamaan di bidang bahasa yang berasaskan keluarga bahasa Melayu, Austronesia, kedudukan geografi, pengalaman sejarah, kekayaan alam, kesenian dan nilai-nilai kepribadiannya. Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai. Wajar diterima kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamik, sentiasa berubah-ubah melalui proses penyerapan dan penyesuaian secara berterusan. Prinsip ini bertepatan dengan situasi penduduk berbilang kaum yang mewarisi pelbagai budaya. Dengan itu, unsur-unsur budaya Cina, India, Arab, Barat, dan lain-lain yang sesuai dan wajar diberi penimbangan dan penerimaan dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Kesesuaian penerimaan dalam penyerapan ini adalah bergantung kepada tidak wujudnya percanggahan dengan perlembagaan dan prinsip-prinsip rukun negara dan kepentingan nasional serta asas-asas moral dan kerohanian sejagat pada amnya dan pada Islam sebagai agama rasmi negara khasnya. Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan.
Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan kepribadian yang mulia. Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang dan memadukan usaha bagi mengisi kehendak-kehendak emosi dan fizikal, dan kerana itu patut menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan memandangkan kedudukannya sebagai agama rasmi negara. Di samping itu, setelah wujudnya fakta sejarah dan nilai-nilai Islam yang telah setia didukung oleh sebagian besar rakyat rantau ini. Ketiga prinsip asas di atas adalah melambangkan penerimaan gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971. Pembangunan kebudayaan kebangsaan amatlah penting untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan bersatu padu dengan yang sedemikian. Usaha-usaha pembentukan kebudayaan kebangsaan Malaysia adalah bertujuan untuk mencapai tiga objektif penting, iaitu mengukuhkan perpaduan negara dan negara melalui kebudayaan, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan, memperkayakan dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan membangunkan sosioekonomi, strategi dan pelaksanaan. Dasar yang kedua ialah dasar ekonomi baharu. Dasar ini diperkenalkan pada tahun 1970 dan mempunyai matlamat seperti berikut. Antaranya, pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum melalui dasar kerajaan, bertindak untuk merapatkan jurang kekayaan antara golongan kaya dan golongan miskin tanpa mengira kaum. Jurang ekonomi yang besar antara kaum akan mencetuskan suasana yang tidak harmoni akibat rasa tidak puas hati antara satu sama lain. Justru, untuk menjayakan dasar ekonomi baru ini, kerajaan telah memberikan banyak tumpuan kepada golongan seperti pekebun kecil, penghuni estet, petani, nelayan, dan juga pesawah. Matlamat yang kedua, penyusunan semula masyarakat. Dalam dasar ekonomi baru, DEB, penyusunan semula masyarakat menjadi matlamat penting ekoran wujud ketidakseimbangan pembahagian tempat tinggal, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kemudahan sosial dan taraf kehidupan pelbagai kaum. Oleh itu, DEB menetapkan beberapa program di dalam beberapa sektor ekonomi seperti perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Setiap kaum akan mendapat faedah dan pembagian yang adil. Dalam dasar ini, kerajaan menetapkan sasaran untuk pemilik ekuiti dalam perusahaan dan perniagaan, yaitu 70% ekuiti rakyat termasuk 30% ekuiti kaum Bumiputra pada tahun 1990. Selaras dengan usaha yang menjayakan DEB, kerajaan telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan DEB, yaitu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup golongan kurang berupaya, menyusun semula corak guna tenaga dalam sektor ekonomi tertentu, melatih dan membentuk para usahawan dan perdagangan baru di kalangan masyarakat Bumiputra, menambahkan kuota pendidikan di pusat-pusat pengajian tinggi di dalam dan di luar negeri khas untuk pelajar Bumiputra, menambahbaikkan bilangan Bumiputra yang berkelayakan istihas dan teknikal dalam sektor awam dan swasta. Dasar yang ketiga adalah dasar sosial negara. Dasar sosial negara adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap. Dasar ini diluluskan oleh Kabinet pada 19 Februari 2003 yang bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mempadari aspek sosial, ekonomi dan teknologi. Setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu padu, berdaya tahan, demokratik, bermoral, bertoleransi, progresif, penyayang, adil dan saksamana. Terdapat 4 objektif umum dasar sosial negara, iaitu menjamin setiap individu, keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama, budaya, jantina dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. Yang kedua, memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. Yang terakhir,
memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan dan menjana sinergi multisektor. Dasar yang terakhir pula adalah dasar wawasan negara. Wawasan 2020 ialah sebuah wawasan kerajaan Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang keempat ketika merangka Perancangan Malaysia ke-6 pada 28 Februari 1991 yang bertujuan untuk meningkatkan Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Yang dimaksudkan sepenuhnya bukan saja pada bidang ekonomi, tetapi juga bidang-bidang politik, sosial, kerohanian, psikologi, serta juga perpaduan nasional dan sosial. Antara lain, kesemua ini juga melibatkan persoalan keadilan sosial, kestabilan politik, sistem kerajaan, mutu hidup, nilai sosial dan kerohanian, maruah bangsa, serta juga keyakinan. Kesimpulannya, pelaksanaan dasar adalah untuk memastikan semua rakyat tanpa mengira kaum dapat menikmati kehidupan yang sempurna. Seterusnya, pengalaman sejarah telah membuktikan bahawa ketidakseimbangan ekonomi dan jarak sosial antara kaum telah menimbulkan pelbagai masalah dalam usaha memutuk perpaduan. Dan yang last sekali, justru itu, tanpa mengira apa jenis dasar sekalipun, matlamat pelaksanaannya adalah bagi menjamin pengukuhan kehidupan rakyat demi kemajuan negara pada masa hadapan.